A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita masuk kepada surah yang ke-71, surah Nuh alaihi salam, yang mana sebelum ini kita baca berakhir pada surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70. Jadi pada malam ini masuk surah yang ke-71, surah Nuh alaihi salam, juzuk yang ke-29. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita tengok tafsir surah Nuh alaihi salam, surah yang ke-71, surah Makkiyah, membicarakan tentang akidah dan juga akhlak secara umumnya. Surah ini mengandungi 28 ayat. Dia dinamakan surah Nuh alaihi salam
sepenuh nama Nabi Nuh alaihi salam dan kisah Nabi Nuh yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada permulaan surah ini, dan juga pada permulaan dakwah Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, sehinggalah sampai kepada angin taufan ataupun banjir besar yang menenggelamkan manusia yang tidak beriman pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Surah ini lebih kurang ataupun hampir sama dengan pembukaan surah yang kita baca sebelum ini, iaitu surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70. Jadi pada surah yang ke-70 dan surah ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang azab yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Ma'arij, surah yang sebelum ini. Dan begitu juga Allah sebut ataupun Allah janjikan azab kepada kaum kafir umat Nabi Nuh alaihi salam yang tidak beriman pada awal surah Nuh. Jadi pembukaan surah ini kedua-duanya hampir sama. Yang seterusnya pada akhir surah Al-Ma'arij, ini kaitan di antara surah yang kita baca sebelum ini dengan surah yang kita nak baca. Pada akhir surah Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa inna laqadirun, sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Berkuasa apa? Ala an nubaddila khairan minhum, untuk kami menggantikan kaum ataupun umat yang lebih baik daripada mereka. Jadi di dalam surah Nuh alaihi salam ini Allah menceritakan bahawa kaum Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam, mereka ditenggelamkan di dalam banjir besar setelah datangnya ribut taufan. Jadi seolah-olah Allah nak menceritakan kepada kita, cerita dalam surah Ma'arij, Allah mampu menggantikan, menukarkan kaum yang lebih baik daripada kaum yang sebelumnya. Jadi dalam surah Nuh ni Allah betul-betul cerita siapa kaum yang dibinasakan, kemudian Allah gantikan kaum yang sesudah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa? Sebab mereka degil, tidak mahu beriman kepada hari kebangkitan seperti mana yang disampaikan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi seolah-olah Allah menggambarkan, menceritakan Allah berkuasa, kemudian Allah cerita betul-betul Allah memang pun berkuasa. Apa yang telah berlaku Allah ceritakan kepada kita. Jadi itu surah kaitan di antara surah yang sebelumnya. Kemudian pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala buka cerita tentang keterangan Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, dan tugas Nabi Nuh ialah memberi peringatan kepada kaumnya supaya beriman kepada Allah. Bila mereka beriman, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan bagi pelbagai ganjaran nikmat hasil daripada, walaupun sebelum ini mereka tidak beriman, hasil daripada mereka beriman, mereka bertaubat, Allah akan bagi pelbagai nikmat dan juga ganjaran kepada mereka. Jadi itu di awal surah ini dan di pertengahan surah. Jadi kita tak cerita lagi yang di hujung surah. Jadi ayat yang pertama Allah menerangkan bahawa Allah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Jadi kaum cerita Nabi Nuh ni kita biasa dengar, iaitu Nabi Nuh hidup selama 950 tahun mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ramai yang menyahut seruan Nabi Nuh alaihi salam. Lalu Allah mendatangkan banjir yang begitu besar setelah datangnya ribut yang kencang, iaitu taufan yang melanda. Sehingga kan mengikut setengah riwayat ulama-ulama tafsir, semua bumi pada ketika itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bumi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mengikut sebahagian ulama tafsir. Jadi kita tengok tafsir ayat yang pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Sesungguhnya kami telah utuskan. Kami di situ adalah Allah Subhanahu wa taala, digunakan sirah jamak untuk menunjukkan betapa agung, betapa besar, betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala, bukan menunjukkan kepada banyak. Inna, sesungguhnya kami. Kami itu menunjukkan keagungan. Arsalna, kami telah utuskan Nuhan, Nabi Nuh alaihi salam, ila qaumih, kepada kaumnya. Apa gunanya? An anzir qaumak, bahawa agar engkau memberi peringatan kepada kaummu. Min qabli, sebelum ayyatiyahum, datang kepada mereka azabun alim, azab yang begitu pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah SWT ceritakan di sini tentang Allah mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Rasul yang pertama diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kerana ada hadis menyebut daripada Qatadah, daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut awwalu rasulin ursila Nuh. Rasul yang pertama diutuskan adalah Nabi Nuh. Wa ursila ila jami'i ahlil ardi. Dan Nabi Nuh ini diutuskan kepada seluruh penduduk bumi pada masa tersebut. Pada masa tersebutlah dia diutuskan kepada seluruh penduduk bumi. Ulama menyebut, habis sudah hadis tadi. Hadis sampai setakat itu saja. Awwalu rasulin ursila Nuhun. Rasul yang pertama diutuskan adalah Nabi Nuh alaihi salam. Wa ursila ila jami'i ahlil ard. Dan Nabi Nuh diutuskan kepada seluruh penduduk bumi. Habis sampai situ hadis. Maka ulama menyebut, falidzalika lamma kafaru, maka dengan sebab itu setelah kaum Nabi Nuh kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, aghraqallahu ahlal ardi jami'an. Allah menenggelamkan seluruh penduduk bumi. Sebab apa? Sebab Nabi Nuh ni diutuskan kepada seluruh penduduk bumi pada zaman Nabi Nuh. Oleh kerana manusia ini tidak beriman, maka seluruh penduduk bumi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perkenalkan azab Allah kepada penduduk bumi pada masa tersebut. Yang selamat adalah mereka yang menaiki bahtera Nabi Nuh, yang beriman kepada Nabi Nuh. Inilah mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud hadis Nabi menyebut awwalu rasulin ursila Nuh? Rasul yang pertama yang diutuskan adalah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kalau kita tengok secara zahir teks hadis ini, nas ini, dia bercanggah dengan apa yang kita tahu. Sebab kita tahu Rasul yang pertama adalah bukan Nuh alaihissalam. Siapa? Kita sebut Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam kita sebut Nabi, dalam masa yang sama dia juga Rasul. Kerana Nabi ini risalahnya untuk diri sendiri dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Tidak ada umat khusus yang dipimpin Nabi. Kalau Rasul, risalah yang diturunkan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri dia dan juga untuk orang lain, juga wajib menyampaikan ajaran yang diperintahkan. Maknanya Rasul ini ada umat yang dipimpin. Jadi macam mana ulama nak menyatukan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan situasi yang dipahami bahawa semua orang tahu bahawa Nabi Adam itu diutuskan lebih awal daripada Nabi Nuh alaihi salam. Selepas Nabi Adam barulah Nabi Idris, bukan Nuh lagi. Selepas Nabi Adam Idris, lepas Nabi Idris barulah Nabi Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya sehingga kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi ulama menyebut maksud awwalu rasulin ursila Nuh, Rasul yang pertama diutuskan adalah Nuh, maksudnya Rasul ulul azmi ataupun ulul azmi minar rasul. Walaupun tidak disebut dalam hadis ini ulul azmi, Rasul yang menerima cabaran yang begitu kuat, ancaman yang begitu kuat, ujian yang begitu kuat daripada pihak kaum dia sendiri adalah salah seorangnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi ulul azmi ada berapa orang?
Ada 5 orang. Pertamanya Nabi Nuh, keduanya Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa alaihi salam, kelima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul yang pertama yang diutuskan adalah Nuh, dengan maksud Rasul ulul azmi. Jadi tak payah kita pening-pening. Ini ulama telah cantumkan di antara kepahaman kita dengan hadis yang ataupun dengan di antara hadis dengan hadis yang lain, ulama dah gabung dah. Jadi apabila kaum Nuh tidak beriman, maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan seluruh muka bumi pada masa tersebut. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Sesungguhnya kami utuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. An anzir qaumak, agar Nabi Nuh memberi peringatan kepada kaumnya, kaum engkau, min qabli an ya'tiyahum azabun alim, sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Azab yang pedih disebut di sini, pertama boleh kita maksudkan dengan azab yang pedih. Allah beri peringatan, Allah bagi tahu Nabi Nuh ni diutuskan kepada kaum dia sebelum datangnya azab pada hari akhirat. Azab itu azab yang pedih. Dan ada juga ulama tafsir yang mentafsirkan sebelum datangnya azab yang pedih, yang dahsyat, maksudnya azab taufan yang melanda. Azab ini cukup pedih bagi umat Nabi Nuh alaihi salam, kerana mereka binasa dengan cara Allah menenggelamkan mereka dengan datangnya ribut taufan dan juga banjir besar, sehingga mereka tenggelam begitu sahaja. Jadi sengsara kehidupan mereka semasa hidup di dunia. Jadi dua-dua pentafsiran ini adalah pentafsiran yang betul. Sama ada azab yang pedih itu adalah azab hari akhirat, ataupun azab yang pedih itu adalah ribut taufan yang melanda. Qala, Nabi Nuh mengatakan, ya qaum, wahai kaumku, ya qaumi, wahai kaumku, inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku bagi kamu adalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Nabi Nuh bagi tahu kaum dia, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini adalah mukhawwifalakum, aku ni manusia yang Allah Subhanahu wa taala utuskan sebagai pemberi peringatan dan juga membawa khabar yang menakutkan kepada kamu. Tugas Rasul biasa disebut dalam ayat Al-Quran ada dua. Satu, Bashir, pembawa berita gembira. Bila manusia beriman, mereka akan dikhabarkan dengan berita-berita gembira berupa nikmat yang akan mereka perolehi di hari akhirat nanti, khususnya nikmat di dalam syurga Allah SWT. Dan tugas Rasul yang kedua selain daripada Bashir, pembawa berita gembira, adalah Nadhir, iaitu pemberi peringatan. Jadi di sini disebutkan qala, Nabi Nuh sebut, ya qaumi inni lakum nadhirum mubin, wahai kaumku, sesungguhnya aku merupakan seorang pemberi peringatan yang nyata. Apa yang Nabi Nuh beri peringatan kepada kaum dia? Ayat yang ketiga menyebut ani'budullah, agar kamu menyembah Allah, wattaquh, dan yang kedua agar kamu bertakwa kepadanya, dan yang ketiga wa ati'un, dan agar kamu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan ani'budullah wattaquh wa ati'un, bahawa kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah sembah Allah, melaksanakan hak-hak yang perlu ditunaikan, wa tamtathilu awamirahu, dan melakukan apa sahaja perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tajtanibu ma yuqi'ukum fi 'adzabih, dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janji dah, kalau kamu buat kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ani'budullah, bahawa kamu menyembah Allah,
wattaquh, dan bertakwa kepadanya dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan segala larangannya, wa ati'un, dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Taat pada apa? Pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaumnya. Jadi ini adalah di antara ajaran-ajaran yang dibawa oleh semua para nabi dan rasul. Jadi para nabi pertama sekali mereka mengajak kaum masing-masing supaya menyembah Allah tanpa adanya sebarang sekutu. Yang kedua, mereka mengajak manusia supaya bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga, mengajak mereka supaya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga disebut ani'budullah, menyembah Allah dengan cara macam mana? Pertama sekali, kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut tiga? Ani'budullah, menyembah Allah, wattaqu, dan bertakwa kepadanya, wa ati'un, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama disebut ani'budullah, beribadat, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan maksud melakukan semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada manusia, termasuk perkara wajib dan termasuk juga perkara yang sunat. Ini semua perlu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Sembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan semua benda wajib. Apa dia? Sembahyang wajib, maka kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan sembahyang. Puasa wajib, maka kita puasa. Kenapa kita puasa? Kerana menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadat yang kita buat berupa suruhan yang wajib dan juga berupa suruhan yang sunat, itu merupakan termasuk dalam ani'budullah, agar kamu semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni, kita buat benda wajib, kita buat benda sunat, apa gunanya? Itulah cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa sunat, kita buat benda-benda yang sunat, kita sembahyang sunat. Kenapa kita sembahyang sunat? Kerana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud menyembah Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara melakukan perkara yang wajib dan juga melakukan perkara yang sunat. Termasuk di sini disebut termasuk af'alul qulub wa af'alul jawarih, termasuk juga perbuatan hati dan perbuatan anggota. Jadi kita semua tahu dah bahawa arahan Allah ada yang berupa arahan zahir, ada berupa arahan batin. Arahan zahir apa dia? Solat, tunduk, bangun, rukuk, i'tidal, sujud dan sebagainya. Itu perlakuan zahir. Jadi itu juga cara kita beribadah kepada Allah. Ada juga perlakuan batin yang Allah Subhanahu wa taala fardukan, wajibkan kepada kita. Apa dia? Ikhlas. Jadi ini semua bila termasuk dalam kewajiban, bila termasuk dalam benda sunat, dia termasuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu menyembah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala suruh bertakwa kepada Allah. Apa maksud bertakwa? Bertakwa maksudnya manusia berwaspada ataupun meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak buat. Itu takwa. Benda yang Allah larang kita agar kita jangan buat, kita jangan buat. Allah tak suka kita buat, kita tak buat. Apa dia? Benda haram dan juga benda yang makruh, benda yang Allah tidak suka. Jadi tadi menyembah Allah dengan cara melakukan benda wajib dan sunat. Bertakwa kepada Allah dengan cara meninggalkan perkara yang Allah haram dan juga meninggalkan perkara yang Allah benci. Dan yang ketiga, wa ati'un, dan menyembah Allah Subhanahu wa taala termasuk juga semua perintah Allah. Bila kita taat semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita buat, kita buat. Semua perintah yang Allah perintahkan untuk kita tinggalkan, maka kita tinggalkan. Itu termasuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini nampak macam pendek, tapi diasingkan di antara beberapa perkara. Pertama menyembah Allah, kedua bertakwa, kemudian mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila manusia
melakukan 3 perkara ini, Allah janjikan dengan 2 perkara. Apa dia? Ayat yang keseterusnya, ayat yang keempat, yaghfir lakum min dunubikum. Hasilnya dia akan mengampunkan bagi kamu dari dosa-dosa kamu. Itu pun betul juga cara terjemahan. Terjemahan yang kedua, yaghfir lakum min dunubikum. Dia akan mengampunkan bagi kamu sebahagian dari dosa-dosa kamu. Dua-dua betul. Nah, kalau yaghfir lakum min dunubikum kita terjemahkan dia mengampunkan kamu dosa daripada dosa-dosa kamu. Jenis dosa akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terjemahkan yaghfir lakum min dunubikum, dia akan mengampunkan sebahagian. Min itu menunjukkan sebahagian. Min litab'id, untuk menunjukkan sebahagian. Jadi bila kita terjemah dia akan mengampunkan sebahagian daripada dosa kamu, ulama menyebut cara terjemahan begitu lebih bagus. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala mengampunkan sebahagian daripada dosa-dosa orang kafir sekiranya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang mana? Dosa yang lepas. Dosa yang lepas sebelum beriman itu diampunkan semua. Sedangkan kebaikan dibawa bersama bila manusia yang kafir, bila manusia tidak beriman, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita dengar bila orang kafir masuk Islam, segala dosa yang lepas diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi segala kebaikan, sedekahnya, amal jariahnya, semua sekali dibawa bersama Islamnya dia. Itu maksudnya. Ini maksudnya dia akan mengampunkan kepada kamu sebahagian daripada dosa kamu, ataupun sebahagian daripada dosa-dosa kamu. Dosa bila diampunkan oleh Allah semasa jahiliyah dulu. Ada ulama yang menyebut min itu untuk sebahagian. Maksudnya apa maksudnya? Dia akan mengampunkan bagi kamu sebahagian daripada dosa-dosa kamu. Sebahagian itu yang mana? Yang berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila umat Nabi Nuh beriman, yang berkait dengan Allah semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sebahagian lagi yang tidak diampunkan macam mana? Yang macam mana? Yang berkaitan dengan hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menipu jiran kita, itu hak manusia, yang mana ini tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengenai hak Allah, tidak sembahyang hak Allah, tidak berpuasa hak Allah, tidak menunaikan zakat hak Allah. Jika hak Allah kita langgar, berlaku pada umat Nabi Nuh, ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila apa? Apabila mereka melakukan 3 perkara tadi. Ani'budullah wattaqu wa ati'un. Bila mereka menyembah Allah, bila mereka bertakwa kepada Allah, dan bila mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan sebahagian dosa mereka. Dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa yang berkaitan dengan manusia, Allah tidak akan ampunkan. Maknanya sebahagiannya diampunkan, sebahagian lagi bergantung kepada manusia sama ada ingin memaafkan ataupun sebaliknya. Sebab itu bila dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, syarat taubatnya kurang 1. Bila dosa yang berkaitan dengan anak Adam ataupun hak-hak manusia, cara taubatnya, syarat taubatnya tambah 1. Apa dia? Minta ampun dengan Tuhan empunya. Sebab itulah orang dalam TV buat perangai jelek-jelek, kita di luar ni mengumpat sakan pada dia. Bila kita nak minta maaf dengan dia, bila agak-agaknya kita jumpa dengan dia, dia memang buat dosa, tapi kita juga buat dosa dalam masa yang sama. Kenapa kita mengumpat dia? Padahal kita tak kenal pun dia. Dosa ini untuk kita dimaafkan, kita perlu jumpa dengan dia, minta maaf dengan dia. Kita tak minta maaf di dunia, la syakka, tanpa ada keraguan kita akan jumpa dia di tanah perhitungan di akhirat nanti. Kita tidak akan masuk syurga sebelum kita minta maaf dengan dia. Sebab itu hak anak Adam ini terlalu tinggi nilainya untuk kita hadapi. Jangan suka main-main. Kita kata, contohnya, kalau saya hidup di Tawau, kemudian saya pergi KK sekejap, 3 bulan di KK,
Di KK itu pelbagai dosa saya lakukan terhadap penduduk Kota Kinabalu. Kemudian saya balik ke Tawau. Bila lagi saya akan berjumpa dengan penduduk KK untuk minta maaf dengan setiap orang yang saya jumpa yang saya buat kesalahan selama 3 bulan di sana. Na'udzubillah min zalik. Dan kalau saya tidak berpeluang pergi KK, bila masa saya akan minta maaf dengan penduduk Kota Kinabalu kalau saya melakukan dosa dengan dia orang? Maknanya selagi dia orang tidak maafkan saya tidak akan dimaafkan, diampunkan oleh Allah SWT. Ini pun sama ayat dia, yaghfir lakum min dzunubikum. Dia, yakni Allah SWT akan mengampunkan sebahagian dosa kamu. Dosa dengan Allah, tak sembahyang, tak puasa, tak bayar zakat, tak sembah Allah, Allah akan ampunkan. Tapi dosa dengan manusia merupakan sebahagian lagi tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya walaupun kaum umat Nabi Nuh beriman kepada Nabi Nuh, mentaati Nabi Nuh, menyembah Allah, bertakwa, taat kepada Allah, Allah tetap tidak mengampunkan sebahagiannya, kecuali mengikut tafsiran ulama ini setelah umat manusia memaafkan kaum Nabi Nuh. Umat mana? Umat yang dizalimi oleh kaum tersebut. Susah. Yaghfir lakum min dzunubikum. Habis itu wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan dia akan memanjangkan umurmu, mengakhirkan bagi kamu ila ajalin musamma, sehingga sampai kepada satu tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat 3 perkara dapat 2. Pertama, Allah akan ampunkan dosa. Setengah ulama kata bukan sebahagian, diampunkan semua. Min tu termasuk dalam jenis dosa. Asal dosa saja, kalau jenis dosa memang diampunkan oleh Allah SWT. Tadi kita dah bagi tahu. Dapat 2. Satu, Allah SWT akan ampunkan dosa. Yang kedua, wa yuakhirakum ila ajalin musamma, dan memanjangkan umurmu sehingga tempoh yang ditetapkan. Ya, di sini kita tahu bahawa berdasarkan ayat ini ada ulama yang mengatakan bahawa bila manusia melakukan ketaatan, manusia buat baik dan manusia menghubungkan silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah umurnya. Berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada ayat ini. Ayat mana? Yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan Allah akan memanjangkan umur kamu sehingga satu tempoh yang ditetapkan. Maknanya Allah pelambatkan ajal kamu sehingga sampai kepada satu tempoh yang Allah SWT tetapkan. Maknanya sekiranya manusia taat kepada Allah, umat Nabi Nuh ni, jika mereka taat kepada Allah, tempoh ajal mereka akan diberi tangguh. Umat Nabi Nuh ni mengikut tafsir Az-Zamakhsyari, sekiranya umat Nabi Nuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan ajal mereka sehingga umur mereka 1000 tahun. Tapi secara umumnya bila mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memendekkan ajal mereka sehingga lebih kurang 950 tahun sahaja. Maknanya tempoh waktu untuk manusia hidup telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan di antara 950 tahun sehingga 1000 tahun. Dan ada ulama lain pula menyebut, dia kata Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ajal manusia. Bila sampai ajal manusia, manusia akan mati. Tapi oleh kerana manusia melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala tambah lagi umur manusia tersebut dengan sebab manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia tidak taat kepada Allah, Allah akan pendekkan umur manusia ini sampai tempoh yang telah ditentukan juga. Jadi kita pun macam pening kan? Macam mana orang kata ajal ni apabila datang tak boleh dikasih pendek, tak boleh dikasih panjang. Memang ada ayat Quran yang menyatakan begitu. Jadi ulama gabungkan ayat Quran yang mengatakan ajal manusia ini tidak boleh dikasih cepat, tidak boleh dikasih lambat. Daripada mana manusia nak tahu ajal itu?
cepat ke lambat. Begini, manusia ini, umat Nabi Nuh, mereka tahu bahawa mereka tidak beriman. Mereka sudah diancam oleh Nabi Nuh supaya beriman, dan kalau tak beriman, apa akan jadi kepada mereka? Tunggu saja azab yang pedih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Azab yang pedih pertama di hari akhirat, yang kedua adalah angin taufan yang melanda mereka sehingga banjir besar. Jadi mereka tahu azab ini diancam oleh Nabi Nuh, tapi mereka tidak beriman juga. Oleh kerana mereka tidak beriman, maka Allah hapuskan mereka awal-awal lagi dengan cara taufan dan juga banjir besar. Tapi kalau mereka beriman, adakah banjir besar ini akan datang kepada mereka? Banjir besar ini tidak akan datang kepada mereka. Sebab Allah tidak akan mengazab manusia yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi oleh kerana mereka tidak beriman juga, maka taufan datang secara lebih cepat daripada tempoh yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada mereka. Jadi bagi ulama-ulama yang mengatakan umur manusia boleh bertambah dengan cara berbuat baik, dengan cara sedekah, dengan cara mentaati Allah, inilah. Jadi sekiranya mereka menyembah Allah, bertakwa dan mentaati Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka dan memanjangkan umur mereka sehingga tempoh yang ditetapkan. Jadi ada ulama menyebut qada terbagi kepada dua, ada qada muallaq, ada qada mubram. Qada muallaq tidak bergantung kepada hasil usaha manusia juga. Qada mubram, qada yang tidak berubah, manusia usaha sejauh manakah, setakat manakah, tetap juga tidak berubah. Jadi setengah ulama menyatakan ajal itu termasuk dalam qada mubram, qada yang tidak berubah. Jadi ada setengah ulama lain kata ajal manusia ini termasuk dalam qada muallaq, qada yang bergantung kepada hasil usaha manusia juga. Kalau beriman dikasih panjang, kalau tidak beriman setakat ini saja, setakat taufan saja. Bila taufan melanda, matilah dalam banjir. Itu maksudnya. Maknanya perbahagian ini pun ulama berselisih pendapat. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Ayat selepas daripada itu sambungannya inna ajalallah, sesungguhnya ajal ketentuan Allah itu idza jaa la yuakhir, apabila dia datang tidak mampu ditangguhkan, tidak mampu dilewatkan, tidak mampu ditunda-tunda. Ulama yang berpendapat bahawa ajal tidak mampu ditunda, dia ambil ayat belakang ini dan ayat lain juga. Jadi ini khilaf ulama, tidak payah kita bertengking. Tak payah kita bertengking, kerana dua-duanya ada hujah masing-masing. Kemudian nama lagi khilaf, nama lagi perselisihan. Jadi kalau kita menegakkan satu, tak akan selesai, kerana dua-dua ada sumbernya mengikut kefahaman ulama yang muktabar. Inna ajalallah, sesungguhnya ajal Allah idza jaa la yuakhir, apabila dia telah datang tidak mampu ditangguhkan, dilewatkan. Lau kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Oleh kerana manusia tidak mengetahui bila ajalnya, maka manusia ada di kalangannya beriman, ada di kalangannya tidak beriman, iaitu kaum Nabi Nuh. Yang tidak beriman pun dia tak tahu ajal dia bila. Dia agak-agak dengan cara dia tidak beriman pun dia boleh selamat. Sebab itu anak Nabi Nuh sendiri naik ke bukit, sangka dia selamat, tapi sebenarnya dia tidak selamat. Kalau dia tahu ajal dia tidak selamat, agak-agak dia naik ke bukit, buat penat saja. Jadi lebih baik menyerah diri awal-awal, tapi tak menyerah juga. Maknanya mereka tidak tahu juga ajal mereka sampai bila. Adakah dengan sebab taufan yang melanda mereka musnah, mereka dibinasakan oleh Allah, ataupun mereka dipanjangkan usia. Jadi masing-masing tidak tahu, masing-masing ada yang beriman, ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat yang seterusnya, qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Masuk dah Isya? Belum? Masuk dah. Kita berhenti sini ya. Kalau ini termasuk munajat Nabi Allah Nuh alaihi salam pula. Qala rabbi,
Qala, Nabi Nuh berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, inni da'autu qaumi lailan wa nahara, sesungguhnya aku mengajak kaum aku supaya beriman, supaya menyembah Engkau siang dan malam, ataupun malam dan siang. Ini pengaduan Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti situ. Insya-Allah kita sambung ayat yang kelima. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.